Dia cakap kotak suara saya dah memang worst. Dah bengkak. So tisu saya dah koyak. So dia cakap kena bedah. So bila once saya dengar kena bedah tu, alamak, risau pula kan. Tapi dia cakap 50-50, sama ada dapat vokal yang dulu ataupun vokal yang lain. Tapi Alhamdulillah, bila saya jumpa orang kata apa, macam sifu-sifu lah, tanya macam mana, perlu ke saya bedah apa semua, dia pun cakap jangan bedah. This is how we do this. In one way I'm yours, in one way we're strangers, but I know for sure we got something. Okay, jadinya gini ya, untuk podcast Borak Sini Habis Sini, untuk kali ini kita nak jemput salah seorang peserta Gegar Vaganza musim yang ke-8 yang sekarang ini tengah bertarung lah, bukan bertarung nyawa tapi bertarung bakat. Kita perkenalkan Awira. Awira lain macam rambut dah orang kata setiap minggu ada perubahan. Itu kelainan sebenarnya. So setiap minggu kena ada stylist lah yang buat everything macam. Ada team stylist semua lah kan. So rambut apa lagi yang belum Awira cuba? Mungkin botak aku. Botak aku tak sekarang ni kan. Tapi itulah, once dah saya daripada first week sampai dah ke minggu ke-7 ke-8 ni, rambut dia orang bertanya kan, okay, next punya performance rambut macam mana pula, rambut macam gini ke macam gitu. Benda tu jadi viral kat situ kan. Tapi sekarang dah masuk minggu ke-8 ke-9, separuh akhir. So minggu depan separuh akhir dah. So apa lagi yang berubah selain daripada rambut? Mungkin daripada orang kata apa, performance lah. So konsep persembahan tu, insyaAllah. Konsep tu yang kita nak tengok dekat Gegar Vaganza kan. Nama pun Gegar Vaganza. Dia setiap minggu dia nak mencabar peserta tu buat something yang di luar kotak. Betul sebenarnya. Something different lah. Dari minggu pertama sampai minggu ke-8 ni, apa yang orang kata yang paling hype, kira macam persembahan terbaik yang paling boleh dibanggakan bagi saya lah. Bagi saya, especially-nya konsert minggu Bila Cinta, minggu ke-4. Bila Cinta. Sebab apa, saya sebenarnya kalau nak ikutkan, saya tak pernah membawakan lagu Bila Cinta. Even saya pergi karaoke ke mana-mana, saya tak pernah. Dan saya pernah dengar lah, maksudnya lagu tu pun famous. Dah 10 tahun yang lepas kan. So bila saya bawa di pentas GV ni, saya rasa kelainan juga lagu ni sebenarnya kan. Macam mana lagu tu? Bila cinta kini tak lagi bermakna. Dia punya dia macam pergi feel, nak kena feel. Lagu Indonesia Ya. Gio. Dan lagu tu pun menjadi original soundtrack Legenda Budak Setan kan. Dan cakap pasal Awira ni, okay. dekat Gegar Vaganza ni, kita ada tengok video yang telah viral sampai ke Indonesia. Iaitu di mana Awira menyanyikan lagu Fantasia Bulan Madu daripada kumpulan Search. Itu lagu berhantu tu sebenarnya. Lepas tu orang Indonesia pun memang hafal lagu tu sebenarnya lah. Jadinya memang orang kata orang Indonesia boleh terima dan juga viral. Orang kata macam wow, memang mantap vokalnya. Sebenarnya saya tak expect tau nak viral sampai ke Indonesia. Maksudnya ada daripada Indo Music Gram di Instagram. Dia kira dia posting dekat dia punya posting tu, kira memang dah viral kat sana. So benda tu yalah, macam sebelum ni pun Bonda jarang, memang tak pernah langsung komen saya masa saya buat persembahan. So bila once Bonda dah komen, Bonda suruh saya nyanyikan lagu Fantasia Bulan Madu, tiba-tiba viral. Benda tu alhamdulillah lah kan, satu orang kata apa, percaturan yang baik sebenarnya. Nyanyi sikit Fantasia Bulan Madu secara live. Sikit. Demi cintaku padamu, kemanapun kau kan ku bawa, ke hujung dunia, ke bintang, ke jurang.
Nak kena dengar lebih, tunggu semifinal Ahad ni, insyaAllah. Confirm lah viral nanti Gegar Vaganza ni. InsyaAllah. Tapi dalam banyak-banyak minggu tu mungkin ada minggu yang down. Biasalah kan kita kan ada ups and down. So minggu mana yang Awira kata macam terlalu down lah. Terlalu down Dia ada, maksudnya minggu yang sebawakan lagu Boneka daripada Annie Zakri lah. Sebab apa? Lagu tu. Sebab minggu tu memang luar kotak. Nak bawakan lagu pop apa semua, dan satu lagi ada step dia dengan penari apa semua. So benda tu wow, saya jarang sekali bila on stage ada penari apa semua kan, ada dance. Yalah penyanyi rock kan, mana ada penari. Tapi benda tu in competition. Dalam competition baru saya berkesempatan untuk buat. Maksudnya bukannya down terlalu teruk, tapi benda tu saya cakap dengan diri saya, bolehkah aku buat ni, bolehkah aku buat. Tapi alhamdulillah dengan adanya team yang membantu, manager saya pun bantu saya, dan team dancer pun banyak membantu. So benda tu alhamdulillah. Benda tu, so Awira boleh ikut punya tarian tu, boleh ikut lah. Dia sikit lah, walaupun saya tu seorang saya tak pernah menari sebenarnya. Memang kayu lah nak menari ni. Okay, Awira, kita imbas balik lah daripada minggu pertama sampailah sekarang ni. Boleh cerita tajuk dan juga usaha Awira untuk menjayakan secara ringkas lah minggu pertama macam mana? Kalau nak ikutkan di minggu pertama tu adalah minggu pengenalan lah, kan, di mana saya membawakan lagu daripada kumpulan lama saya, Mojo, Roman Cinta, dan diikuti dengan second win, Andai Ku Bercinta Lagi. So sebenarnya benda ni kira yalah dah 2 tahun tak on stage kan. Maksudnya kita dilanda pandemik apa semua. So benda tu bila dah, maksudnya saya buat comeback tu terus dalam competition. Benda tu wow, memang preparation tu agak orang kata apa, memang padat lah juga kan. Kita nak orang kata apa, physical mental kita nak kena terapkan macam mana kita nak kuat lah. Kita bukan kita nak kuat macam mana, kita nak bagi stable kita punya physical mental. Kita nak lawan macam mana, kita tak nak bagi down apa semua kan. Tapi down tu tetap ada, tapi kita ignorekan dia. Dia down kat mana kalau Gegar Vaganza ni? Dia bukan apa, apa yang mencabar? Kita kadang-kadang sebab apa, benda competition ni dia pentadingan di mana-mana pun. Kadang-kadang walaupun even kita fikir benda ni okey, tapi dia ada, dia mesti akan ada. Dan benda tu sebenarnya kena ada juga. Dia tak boleh lah kita macam overconfident terlalu lebih kan benda tu. So benda tu kita kena balance kan dekat situ lah. Adakah Awira macam membandingkan persembahan Awira dengan peserta-peserta lain ke, atau macam mana? Bagi saya lah, kalau nak bandingkan peserta lain, semuanya hebat-hebat. Semua dah buat album, dah buat konsert apa semua tu. Bagi saya benda ni, saya percaya pada talents, buat sehabis mampu lah. Dalam ramai-ramai, siapa yang Awira anggap dia macam sifu dan tabik spring dengan dia? Sebenarnya kita orang dah macam family lah. Family dah. Family yalah, lah. Every week jumpa. Every week jumpa kan. Sebab dah lama tak orang kata bekerjasama kan. Benda ni bagi saya banyak yang hebat sebenarnya kan. Antaranya ialah otai-otai pun ada masuk, macam Abang Bandi Amok kan, Abang Saiful Apek, Abang Yasin apa semua. So kalau nak ikut challenge je bagi saya lah, antara yang paling dekat lah, first Niki. Niki. Sebab dia mempunyai vokal yang luar biasa kan. Dan secondnya adalah Ali Azif lah. Sebab dia, saya tengok kebanyakan dia konsisten di performance benda tu. Saya pun, benda tu pun saya menitik beratkan juga. Setiap kali habis pada performance pada Ahad tu, kira hari Senin saya akan check balik apa mistake yang perlu saya buang sebenarnya. Dan saya bertanyakan pada orang yang pengalaman jugalah benda tu untuk membantu saya teruskan benda tu. Okay, Awira, minggu ketiga macam mana? Minggu ketiga boneka lah. Boneka tu lah. Boneka. Markah macam mana minggu ketiga tu? Boleh tahan tu. Tak adalah rendah kan? Kira nombor 4 lah. Nombor 4. Sebab boneka tu dah lah masuk AJL ni kan. Ya, dan lagu tu susah kan. Boneka tu pun bukannya senang. Kita dengar macam wow, okey, tapi bila nak starting, gini rupanya. Kan? Tapi teringat juga persembahan Ernie Zakri masa separuh akhir muzik-muzik hari tu kan. So, dia tengah pregnant tu. Dia pregnant boleh nyanyi lagu tu.
Ui. Salute lah. Betul kan? Salute lah. Aku takut macam dah takut terberanak atas Betul. Kita pula yang risau kan benda tu. Kan. Oh, cabaran dia kat mana boneka? Cabaran dia ialah sebab saya sebenarnya bagi saya macam audience tahu saya perjuangkan muzik rock. Macam bagi saya tak kisahlah pop ke, asli ke, reggae ke, semua mempunyai orang kata apa kekuatan masing-masing lah genre tu. Bukan senang. Pop pun kalau kita dengar macam muzik pop yang lain ke apa, bukan senang. Kita cuba carry, kita cuba bawa tu. Kita akan tahu dia punya jalan dia macam mana. Okey, minggu ke-5. Minggu ke-5 Bon Jovi. Tapi tu dah hafal kira lagu pemilihan sendiri lah. Lagu pilihan sendiri ke macam mana? Sebenarnya production yang bagi benda tu. Semua lagu daripada production yang bagi. So benda tu yalah, walaupun kira orang kata macam ada juga pun komen-komen dia cakap ini lagu makanan Awira kan. Bon Jovi kan benda tu. Sebenarnya lagu Bon Jovi pun bukan senang juga nak bawa kan. Sebab rock ni dia banyak passion. Dia banyak dia punya signal-signal dia. Ada yang orang kata pure rock, jazz rock apa semua banyak, terlalu banyak. Tapi Bon Jovi ni kira satu orang kata apa macam advantage untuk saya lah. Advantage-nya kira saya daripada lorong itu, daripada lorong rock punya scene. So benda tu saya deliver dan dibantu oleh Otai lah. Dan saya orang kata apa, saya invite Abang Man Kidal untuk turut serta on stage dan tu. So benda tu jadi macam konsert punya opening. Benda tu. Okay. Minggu ke-5? Minggu ke-5 6 Minggu 5 dia. Setahun sudah berlalu. Sudah berlalu. Saya berduet dengan Azmi Saad. Itu minggu tu memang the best lah bagi. Betul the best Sebab apa, kira bagi saya Azmi banyak membantu lah dari segi orang kata apa sparring vocal di situ. Dia harmonize vocal dekat situ apa semua. Nak orang kata apa, nak bagi cantik susunan lagu tu macam mana. But semua orang dah tahu sudah apa lagu Alley Cat setahun sudah berlalu macam mana. So kita nak deliver dengan cara yang sendirinya tu. So benda ni alhamdulillah lah pair yang membantu. So benda tu jadi lagi meriah sebenarnya. Nyanyi sikit. Setahun sudah berlalu sikit. Setahun sudah berlalu, Februari muncul kembali dengan kehangatan semalam. Tanpa ku sadari, ku petik mawar merah, ku tulis sekuntum puisi. Ya, itu menangkap menusuk ke jiwa. Alhamdulillah. Okey, minggu ke-6? Minggu ke-6 saya membawakan lagu Nota Cinta. Nota Cinta daripada Hafiz. Itu pun sebenarnya sama. Maksudnya minggu saya bawakan lagu Nota Cinta dengan minggu saya bawakan lagu Boneka sama sebab dua-dua lagu pop. Macam saya cakap tadi, nak buat lagu pop bukannya senang. Kita kena study dulu macam mana dia punya starting, macam mana dia punya soul, dia punya blues. Kita nak masukkan resepi dia tu untuk merdukan dia. Bukan senang sebenarnya. Ada pernah irama etnik ke? Irama belum lagi mungkin dia orang akan bagi masa final lah. Saya sebenarnya kalau nak ikutkan genre asli dan juga rap, saya lebih pilih asli lagi daripada rap. Rap memang wow. Tapi memang respect siapa-siapa yang boleh hafal boleh hafal dan boleh sebut dengan cepat. Maksudnya dalam dua rangkap tu dah satu nafas. Macam kita tengoklah macam rapper-rapper sekarang, macam contoh K-Click apa semua kan, macam yang otak-otak sikit Ultimate apa semua. So benda tu saya salute to all rappers lah. Sebab bukan senang benda tu nak perjelaskan sebab laju sangat tau. Nak bagi audience faham okey apa dia cakap benda ni. Biasa final akan bagilah kalau penyanyi rock. Kita reda lepas je dia lah. akan pair dengan juara peserta Gegar Vaganza yang lepas-lepas. Betul. Okay, seterusnya minggu keberapa dah? 6. Kalau lu fikir lirik sangat dalam kepala, sebab tu dia jadi macam ni. Sampai dah tak boleh nak fikir dah. Allah. Sebenarnya apa yang berat dekat Gegar Vaganza ni untuk fikir pasal vokal ke, lirik ke, hafalan? Dia bukan berat lah. Benda ni yalah, kadang-kadang kita fikir momen tu kita akan rindu sebenarnya. Pula.
Momen dekat Maksudnya GB. nak fikir konsep, kita nak atur macam mana lirik macam ni nak bagi sedap. So benda tu dengan team production, buat drop apa semua, benda tu. So nanti akan merindui lah momen-momen macam ni kan. Confirm benda tu kan. Yalah, sekali semua hidup Gegar Vaganza kan. Betul. Tapi dalam sibuk-sibuk Awira, dalam Gegar Vaganza ni kita ada tengoklah berita pasal Awira pergi buat bantuan, misi bantuan banjir tu. So tu minggu ke berapa tu? Yang masa banjir hari tu lah. Masa banjir tu. Yes. Last week lah. Last week. Mungkin cerita sedikit. Okay. Benda ni ialah sebab apa? Sebab kita benda ni macam saya pun kita nak orang kata apa, kita fikir keadaan orang sebenarnya. Keprihatinan lah. Sebab apa? Yalah, kita tak nak lah orang cakap maksudnya diorang ni tengah sibuk dalam keadaan banjir, ni tengah nak buat konsert semua. Kita maksudnya kita tak minta bencana macam ni. Mungkin ada hikmah lah benda ni. Tapi once saya turun tempat kejadian, saya tengok tempat yang dilanda banjir semua, Masya Allah, memang sedih lah. Sebab ada di kalangan diorang pun ada yang tak mencukupi bantuan. Seperti mana macam peralatan elektrik apa semua kan. Bila once air dah naik sampai bumbung tu, kira Masya Allah. Ada dia punya guide apa semua. Tuan-tuan tuan rumah tu dia tunjuk dah sampai atas bumbung. Atap bumbung tu. Kawasan mana yang Awira pergi? Dengkil. Dengkil memang lah. Dengkil teruk juga. Sebab kawasan tu memang tanah memang bawah, memang dalam sangat benda tu kan. So benda ni kita pun bukan kita nak orang kata nak macam mana nak cakap lah, bukan kita nak macam orang cakap macam baru-baru ni lah, macam ada orang buat bantuan, dia cakap dia nakkan nama lah pun. Nak menunjuk-nunjuk lah. Saya nak orang kata apa, benda ni saya pun pernah mengalami situasi macam tu masa Perlis dulu, kampung saya mengalami banjir yang teruk. Benda yang sama, dan kita pun turut simpati dengan diorang. Benda ni kita tak boleh lah nak contoh. Okey, once kalau artis ni ulurkan bantuan nak kata macam dia ni nakkan nama, nak menunjuk lah, nak nama. It's not about that lah, dia tu kan. Semua pasal kemanusiaan lah. Ya, kita sesama kan? manusia Dan kita sama-sama doa lah. Sebab apa, akhir-akhir orang kata apa, dunia sekarang ni macam-macam dengan bencana, dengan pandemik, dengan macam-macam sangat kan. Kita doa lah semoga semua musibah ni berlalu pergi lah. Kan? So sekarang ni semua segala berkemungkinan lah. Ya, betul. Begitu juga dengan GB ni. Ya, betul. Kita macam tak sangka juga Awira akan masuk GB sebenarnya. Itulah sebenarnya. Sebenarnya okey. Kita imbas daripada awal. Macam mana Awira boleh macam dilamar ataupun kenapa mahu join Gegar Vaganza? Okey, benda ni disebabkan saya aktif dekat media sosial lah. Especially ni Instagram saya. Masa PKP dulu saya balik kampung apa semua. Kira memang dah maksudnya dah tak boleh keluar rumah lah. Maksudnya tak boleh keluar rumah. So saya every week saya tengok Gegar Vaganza. Yang terlepas sebenarnya lah. So benda tu, bila saya selalu sedut cover main gitar dekat Instagram saya, sedut posting main piano apa semua. So penyokong saya banyak komen kenapa tak masuk GB, kenapa tak comeback balik tu industri apa semua. So benda tu bagi saya menghargai, dan saya juga terharu. Maksudnya dia orang masih lagi nakkan saya untuk comeback. So benda ni alhamdulillah atas izin Allah. Benda ni kiranya bila production lah, maksudnya dia orang tengok saya aktif di Instagram dan sebagainya, saya cover lagu apa semua, saya dilamar oleh production untuk audition Gegar Vaganza 8. Dan dengan izinnya alhamdulillah saya join keluarga Gegar Vaganza musim kali ni. Kita harap Gegar Vaganza ni buat bakat Awira ni masih bertahan lah, InsyaAllah, kan, sampai ke final. Amin. Dan menang GV. Itu pun satu benda yang serba-serbi kemungkinan juga kan. Kalau dah kata rezeki mana tahu Awira rezeki, kan, begitu insyaAllah. Berapa? 100,000 1,000. 1,000. Banyak tu. Tapi Syahir hari tu dapat juga 100,000 ke apa? Syahir menang. Hijrah laguku. Alhamdulillah, tahniah. Okey, Awira, kita malam ni disejukkan dengan kopi. Kopi jeng. Kopi dan kamu. Kopi dan kamu. Cuba hirup. Apa rasa? Bismillah. Macam mana rasa dia? Saya memang hantu kopi. Memang kau.
Kau gila. Dia punya rasa apa tu? Rasa Ini Dream. Dream pekat sikit lah. Pekat. Dia likat, pekat, dia menekan. Baik. Okay, Awira, setiap peserta sudah tentu ada strategi dia, formula untuk orang kata nak kasih Gegar Vaganza ni sikit lah persembahan tu kan. So mungkin bagi Awira macam mana dia punya strategi nak mempertahankan nama ni? Saya sebenarnya benda ni, kita first sekali kita percaya pada bakat lah. Kita percaya apa yang kita boleh buat, tapi di samping itu kita jangan cuba buat di luar kemampuan kita. Itu tips yang first lah maksudnya. Kalau kita cuba buat daripada luar kemampuan, dia akan jadi worse lah benda tu. Kita ada guide dia benda tu. Macam saya pun, yalah macam orang macam audien cakap benda ni, Awira boleh high pitch, apa semua boleh jerit lagu tinggi kan. Benda ni bagi saya, yalah range vokal dia akan berubah in time sebab mengikut faktor umur lah kan. Dulu umur 20-an, lain, 30-an dia akan lain benda ni kan. Macam saya tu serang, strategi saya on fokus on performance. Saya punya orang kata apa, feel apa semua kan. Maksudnya setiap minggu janji buat yang terbaik lah gitu. Ya. Buat yang terbaik. Macam saya cakap tadi, jangan buat atas luar kemampuan kita. Itu je. So Awira tahulah batas dia, macam kalau nak high note macam zaman-zaman remaja dulu tak boleh lah. Dia ada time tapi macam tapi macam tak lari je. Tak lari tak lari sama. Kalau tak lari tu alhamdulillah. Tu kan dekat soalan dekat IG kan. Ya. Berlambat tanya macam mana boleh capai high note. Itulah pasal itu sebenarnya anugerah Allah lah. Allah yang pinjamkan kejap kan benda tu kan. Tapi kalau dulu sebelum GV kan, kalau Awira tak masuk GV, kita pun macam hilang kontak tau dengan Awira ni. So Awira buat apa sebelum GV? Sebelum GV ni maksudnya sebelum pandemik sebelum kan. pandemik lah. Sebelum pandemik saya ada keluarkan lagu jugalah. Maksudnya projek-projek biasa kan. Maksudnya projek-projek biasa, tapi benda tu yalah saya macam terus terang lah, saya selagi mana penyokong saya menerima saya akan keluarkan produk-produk saya. Tapi yalah ada yang orang kata apa, naik jatuh dia tu. Naik turun dia tu kan. Tapi bagi saya tak give up. Walaupun produk yang saya keluarkan tu dia tak macam first produk yang saya keluar, maksudnya kira boom apa semua. So benda ni kita terus keluar. Tapi disebabkan dia lah tak ada rezeki kan, benda tu kita cuba lagi sampailah tahun lepas dia dilamar oleh production GV. Alhamdulillah. Saya masih lagi dalam industri, syukur saya sangat. Tapi kan Awira bercakap pasal peminat, sebenarnya peminat awak ramai tau. Ya ke? Alhamdulillah. Saya terkejut tengok tadi kan. Saya scroll banyak soalan-soalan. Nanti sekejap lagi untuk part 2 kita akan baca soalan you guys. Boleh. So kita tak nak mengecewakan, kita baca jugalah soalan-soalan yang orang kata macam benda ni pun korang nak tanya ke? Aku macam gelak tadi baca satu-satu soalan yang korang bagi tu. Tapi dia punya peminat pun banyak, macam IG pun banyak Ya. Yang mana official? Saya Instagram lah. Instagram juga Facebook saya. Facebook. Tapi itu yang untuk Awira, untuk peminat. Macam Awirans Army Fan Club. Awirans Army Fan Club. Fans Club. Waktu yang utama lah. Ya. Tapi ada juga yang lain lah. Ada. So, harap you guys tak pecah belah lah ya. Ya. Aduh. Okay. So juri pula. Mungkin setiap minggu ada kritikan lah untuk Awira. Apa biasanya yang orang kata dikritik tentang Awira ni? Dikritik kira daripada saya tengok daripada first concert tu, kira minggu pengenalan lah kan. Dia starting dia second concert tu yang dikritiknya yang didemandnya oleh juri daripada saya. Dia nak apa? Penghayatan ya? Penghayatan. Dan kurang penghayatan. Dia bukan apa, ada setempat tu saya punya low note. Saya problem is low note. Kadang-kadang ada sikit tu. Itu membuatkan kadang-kadang wow. Susah juga kan. Tapi biasanya kalau penyanyi yang pakar buat high note, dia akan kurang dekat low note sebenarnya. So dia tak boleh pergi ke macam ni? Macam dia dah tinggi dah. Kau nak turun balik
susah. Dia bukan tak selesa. Macam mana dia ada shaking dia. Dia kat situ dia terlalu Itu yang mencabarnya jadi tapi penyanyi. taklah rendah sangat kan. Tapi dia tak comfortable lah untuk orang kata apa yang pernah bawa lagu yang tinggi ni kan. So benda tu boleh menggugat penjiwaan penghayatan Sebenarnya itu saya lah. Orang lain tak tahulah, mungkin je lah resepi masing-masing kan benda tu kan. Setakat ni apa yang pedas juri kasih yang paling pedas diterima? Yang paling pedas diterima, saya rasa first kali buat saya bila kalau nyanyi ke apa, susah untuk buka mulut sebenarnya. Macam bercakap pun saya macam ni. Saya bercakap pun macam ni kan. Memang tak buka mulut kan. Sebab benda tu natural. Tapi agaknya vokal tu sama je. Tapi kalau buka mulut mungkin, tapi part high pitch tu dia terlalu menggaung pula kan. Itu kan. Jadi saya itulah kira seproblem ke bawah low note lah. Memang agak problem tentunya. So apa yang Awira belajar daripada Gegar Vaganza ni setakat ni? Sebenarnya saya belajar kira untuk orang kata apa, untuk sesuaikan vokal yang antara lagu-lagu yang kita nak nyanyi sebenarnya. Macam sebelum ni saya terus terang saya menyanyi je. Saya belasah semua lagu, cuba ikut cara saya yang orang kata apa, macam ni lah, macam orang tahulah this is Awira apa semua kan. Tapi once dah masuk dalam JV ni, diberi orang kata apa, vocal class, benda tu di refresh balik. Apa yang kita lupa. Yalah, saya pun last masuk vocal class pun 10 tahun lepas kan, masa 1 Million punya vocal class. 1 Million dulu 2009 tak silap. Kira dah masuk vocal class balik ni, dia refresh balik, dia remind balik, oh ini dulu aku dah pernah belajar dah. Benda tu, itu opportunity lah untuk semua all contestants sebenarnya kan. Bukan senang kita nak orang kata apa, nak menerima ilmu daripada orang-orang yang berpengalaman ni, seperti macam yalah cikgu-cikgu vokal yang dah orang kata apa, yang dah tahu knowledge tentang vokal apa semua ni. Kita nakkan ilmu tu. Awira, macam mana Awira handle tekanan setiap minggu ada tekanan dia tersendiri lah kan. So macam Awira cakap tadi, mental dan fizikal. So macam mana Awira handle? Macam saya terus terang lah, benda ni saya cuba handle sebaik mungkin lah ya. Maksudnya tak nak lah tunjuk orang kata apa, down terlalu, orang kata apa, tunjuk dekat orang lah benda ni kan. Walaupun kita down, kita cuba hide kan benda tu. Orang lain pun orang down juga. Masing-masing ada down dia juga kan, ada timing dia juga kan. Macam saya cuba orang kata apa, untuk hidekan down tu, kita cuba ingat benda-benda yang best lah benda kan. Tak apa, benda ni aku boleh cakap dengan diri, aku boleh buat. Walaupun dalam hati macam mana ni, tapi I have to. Aku boleh buat sebenarnya. InsyaAllah boleh. Awira suka tadi sebab Awira sebut 1 in a Million. So 1 in a Million ni adalah program pertama. Ya, saya. Itu first lah saya masuk Lena Sri. 2008. Saya audition 2008. Tapi Awira boleh masuk Memang masuk 1 in a Million Ya, memang first masuk. Siapa yang juara? Time tu best Tomo tak silap. Tomo. Best Tomo. Best Tomo time tu. Saya nombor 3 time tu. Kan. Ya, alhamdulillah lah kan, orang masih mengenali sampai sekarang semua. Tapi lepas 1 in a Million tu, Awira masuk band satu band. Rentak juara. Rentak juara. Itu band project lah. Kebanyakan band. Tapi banyak band setakat ni berapa? Boleh ingat lah band-band yang kalau yang pemenangnya Mojo. Mojo lah. Mojo lama Mojo. Mojo kalau nak ikut tahun 2022 ni dah genap 10 tahun lah Mojo. Lama. Macam band-band lain tu suggest project. Sebab muzik ni universal macam. Otai. Tapi dengan Mojo lah Awira naik. Andai Ku Bercinta lagi tu. Andai Ku Bercinta lagi, Roman Cinta. Yang tu alhamdulillah sampai sekarang orang Mesir request lagu tu kan. Kalau pergi show memang dua lagu wajib lah. Lagu cari makan Lagu cari makan. Try sikit lagu sikit lah. Andai Ku Bercinta.
Andai ku bercinta lagi suatu hari nanti, tunjukkan di mana ruang hati untungnya yang masih belum kau huni. Okay, Rumah Cinta? Roma cinta. Sikit-sikit. Kerana kau satu-satunya cinta agung yang paling ku dambai. Tanpamu hilanglah makna untuk menikmati roman cinta. Wow. Awira, power suara. Apa tips nak jaga suara bagi Awira? Tip jaga suara Tip jaga suara ni berdoa sebelum nyanyi. Oh ya. Oh memang tak ada. Kalau orang kata ais tak boleh. Saya tak tahulah. Macam saya Orang nampak je ais. Ais minum je. Kan? Dia mungkin ni satu orang kata anugerah daripada Allah lah. Yalah, betul lah. Kan? Saya kadang-kadang ais pun saya minum. Air suar memang minum jugalah kan. Tapi macam ni je. Alhamdulillah lah. Tapi itu pinjaman je. Tak pernah rabak macam Ada juga. Ada. Terabak tu tak best sebenarnya. Kan? Rasa macam tak nak menyanyi dah menyanyi macam tu. Kan? Memang ada time tu saya kira hampir-hampir kena bedah. Kena operate. Sebab saya pergi jumpa doktor lah time tu 2017. Dia cakap kotak suara saya dah memang worse. Dah bengkak. So tisu saya dah koyak. So dia cakap kena bedah. So bila once saya dengar kena bedah tu, alamak, risau pula kan. Tapi dia cakap 50-50, sama ada dapat vokal yang dulu ataupun vokal yang lain. Tapi Alhamdulillah bila saya jumpa orang kata apa, macam sifu-sifu lah tanya macam mana, perlu ke saya bedah apa semua. Dia cakap jangan bedah. Si baik. Dia 50-50, sama ada dapat suara ataupun hilang terus. So dia sembuh dengan macam tu je. Dia tisu tu boleh kira atas nasihat doktor cakap so saya rest lah selama 6 bulan. Tapi 6 bulan ke setahun. Saya cakap kat doktor, alamak saya ada show, macam mana doktor kan benda ni kan. So benda tu dia depend on you lah benda tu kan. Dia boleh advise takat benda yang boleh kan. Tapi dia bagi antibiotik. So saya makan antibiotik tu, Alhamdulillah dia smooth sikit lah. Tapi tip dia satu, kalau tisu vokal kita koyak apa, vanilla ice. Vanilla ice kita makan je. Dia akan lapik balik itu benda tisu ni. Tu dia. InsyaAllah benda tu. Betul daripada Awira. Awira, kita nak menamatkan part pertama. Boleh. Jadi part kedua lebih menarik sebab kita nak layan you guys punya. Bila lagi nak layan you guys punya. Boleh. Soalan-soalan. Alright, jumpa lagi di part 2. Jangan lupa like dan share. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton di saluran YouTube Budi Channel dan juga untuk anda yang sedang mendengar di Spotify. Jumpa di part yang kedua. This is how we do this.